اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi fa'ghfir li fa innahu la yaghfiru illa ant bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum. Kita bersyukur pada Allah. Pada malam ini kita akan menganalisa perkataan perbuatan dalam Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan boleh tengok perkataan ini dengan detail dan boleh faham, saya kata satu surah Al-Baqarah dah cover the whole Quran. Tak percaya, jangan ke mana-mana. Sebab kalau Tan Sri, Puan Sri dan Datuk dapat ikuti dengan betul ni, cuma jangan miss untuk jangka masa 2 bulan ni. Jangan miss. Sebab kita nak kenal kata perbuatan. Bila jumpa kata perbuatan, kita kembalikan kepada root, ya. Nak kembali kepada root tu nak kena berlatih. Ada orang tu susah nak kenal kata perbuatan. Apatah nak kembali kepada root. Bila kembali kepada root, kita akan lihat sama ada dia sahih atau mu'tal. Sahih ada 5, mu'tal ada 5. Tu dia. Ingat tu ya. Ingat itu. Tak apa, jangan risau, InsyaAllah kita sama-sama ya. Ada orang kata tak sempat ulang kaji. Tak apa, tak sempat tak apa. Yang pentingnya kita ada kelas, ada YouTube, ya, InsyaAllah. Okay. Kita pergi balik kepada surah Al-Baqarah. Saya harap surah Al-Baqarah ni tuan-tuan boleh hadam dengan betul ya. Ini 286 ayat. InsyaAllah dalam masa 2 tahun ni InsyaAllah kita cover. Kalau tuan-tuan boleh kenal struktur perbuatan, bila jumpa perbuatan, jumpa isim yang bari atas. Ingat, kalau tak ada isim bari atas, jumpa jar majrur atau zaraf. Lepas tu followed by 15 yang kita belajar tu, ya. Tapi dalam satu ayat tidaklah semua 15, mungkin 1, 2, 3, ataupun mungkin jar majrur sampai 5 serentak. Mungkin jar majrur campur zaraf, ya, boleh dapat dah. Ya, kemungkinan juga dalam jar majrur tu ada mudhaf pun ilaih, jar majrur balik. Itu kita dah kenal tu. Jangan risau yang dah. Sekarang ni kita risau kata perbuatan. Okey, kita kena lihat Al-Baqarah ayat 3. Ya, Al-Baqarah ayat 3. Iaitu Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Kita terjemah dulu. Demikianlah kitab itu. Demikian tu isim isyarah untuk jauh ya. Demikianlah kitab itu la raiba, yang tidak ada keraguan, fihi, padanya, hudan, dia menjadi hidayat ya, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Li itu huruf ja ya. Jadi yang ini ni ayat kedua ni tuan-tuan kena ingat betul tu makna dia. Zalikal kitab, zalika isim isyarah untuk jauh. Sebab zalika ni sejauh Lauh Mahfuz tu. Ya, zalika tu sejauh Lauh Mahfuz. Quran tu dari Lauh Mahfuz diturun pada langit yang pertama kedua kan. La raiba fi hudan lil muttaqin, itu mesti ingat ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yes. Jadual ni ada nama, tapi saya tulis dengan tangan dia. Sebab dah habis dah yang lama-lama. Okey. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 lajur. Bila kita menganalisa, kita gunakan 6 lajur.
Ya, laju ni saya buat sendiri, yang dah print habis. Yang di atas tu surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kita perlu lebih kurang 100 slide lebih je untuk dahulu surah tu. Ya, okay. Jadi dalam helai pertama ni ada 8 ayat. Ada 8 ayat. Ya. Tengok ayat 3 surah Al-Baqarah, iaitu allazina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minun, itu laju pertama tu laju ayat. Boleh? Nombor 3, ayat nombor 3. Laju yang kedua tu al-af'al. Al-af'al tu maknanya perbuatan-perbuatan yang kita jumpa dalam ayat tu. Laju ketiga al-madi. Al-madi tu maknanya kita kembalikan apa juga perbuatan kepada fi'il madi, maknanya kepada 3 huruf. Boleh? Okey. Lepas tu al-makna. Makna dia apa? Makna apa, ya? Al-asma. Ada tak kata nama lepas tu? Lepas al-ghaibi tu, lepas yu'minun tu, ada tak kata nama? Tak ada, kan? Yang ada tu huruf ja. Tidak? Yang ada tu huruf ja. Yu'minuna bil ghaibi. Huruf ja tu jangan lupa. Tajuk pertama dari 15 tajuk yang kita dah belajar 2-3 minggu dulu. Ya, bil ghaibi, dengan perkara-perkara yang ghaib. Jadi laju yang ke-6 al-ajnas. Al-ajnas tu maknanya jenis-jenis. Ya? Jenis-jenis kata perbuatan yang kita belajar ada 10 jenis. Jadi yu'minun, dalam tu ada orang. Orang tu iaitu hum. Hum makna dia mereka semua beriman. Betul tak hum? Betul tak hum? Jadi dalam kurungan tu, selepas yu'minun tu, domain ada dalam tu adalah domain hum. Jangan kata domain antum. Kalau antum tu'minun, kalau hum maknanya mereka itu semua ghaib. Hum ghaib, ya. Laki-laki ramai. Okey, boleh tu? Kita kena pelan-pelan ni. Sampai 45 besok boleh jalan sendiri. Cuma jaga break je. Yu'minun atas wazan yaf'alun. Yaf'alun. Betul? Makna dia mereka semua laki-laki beriman. Di situ saya tak tulis banyak-banyak. Saya tulis hanya beriman saja. Makna sebenarnya mereka itu semua beriman. Jadi kalau kita lihat allazina yu'minuna bil ghaibi, yu'minuna fa'il dia hum, tiada isim. Yang ada tu jar wa majrur. Ya tak? Kita nak hadam ni struktur ayat fa'il. Struktur ayat fa'il, struktur ayat fa'il dimula dengan fa'il. Ni fa'il, fa'il ni kata perbuatan. Lepas tu dicampur dengan fa'il dalam tu, dan lepas tu ada isim berbaris atas. Ya, itu struktur yang utama. Lepas tu dia masuklah komplement di sini, sama ada jar majrur, zaraf, mudhafun ilaih, yang kita belajar 15 dulu. Ya, 15 dulu. Ya, yang kita kata isim-isim, yang phrases, isim-isim yang tidak boleh dipahami tu, dia masuklah ni. Ya, kita akan jumpa nanti. Ada tu dia ada fa'il dulu, lepas tu ada fa'il dalam tu, tapi tiada isim. Tiada isim. Yang adanya komplement. Saya beri contoh. Ini dalam ayat yang kita akan tengok nanti. Khatamah ni telah tutup. Fa'il kan? Betul tak fa'il? Allahu fa'il. Betul tak? Khatamallahu, betul
Tidak ada isim bariatas lepas tu. Tak ada. Yang adanya khatamallahu ala qulubihim. Ala qulubihim. Ala ni jar wa majrur. Wa ala sam'ihim. Sam'ihim. Jar wa majrur lagi. Wa ala absarihim. Jar wa majrur lagi. Jar wa majrur lagi. Tengok ada 3 jar wa majrur. Menceritakan tentang bagaimana apa yang Allah Ta'ala telah tutupkan. Dia tutup apa? Dia tutup atas hati, atas pendengaran, atas penglihatan. Bagaimana rupa dia tutup? Risyawah. Dia tutup rapat-rapat. Risyawah tu duduk di sini. Tidak ada dalam 15. Ada dalam bab lain. Sebab dia risyawatun. Ini bab kecuali kita akan belajar kemudian. Risyawah ni yang tutup, yang tak boleh lagi dibuka. Maksudnya. Jadi sekarang ni kita nak faham struktur. Struktur ayat Quran begini dia. Ada fa'il, ada fa'il, ada isim baris atas, ataupun tiada isim berbaris atas. Tetapi yang adanya sama ada jar majrur, sama ada zaraf, sama ada sifat mausuf, ya, sama ada badal kita katakan, ataupun kita kata tabi' ada pula 4, ya. Ini semua ni yang 15 ni untuk melengkapkan ayat, untuk melengkapkan struktur ayat fi'il. Jadi bila komplement ini tak penting. Yang pentingnya ini kerana dari kata perbuatanlah keluarnya hukum. Keluarnya hukum. Hukum tak keluar dari sini. Ini pelengkap. Pelengkap tu maknanya tak ada dia pun jalan. Tapi ini hukum. Saya bagi satu contoh. Boleh faham tak ni? Struktur dia. Ada fa'il, ada fa'il, ada isim. Jadi 1, 2, 3 ataupun 1, 2. Yang paling penting sekali 1 dan 2. Jadi hari ini kita nak kenal fa'il dulu. Lepas tu dalam tu kita nak kenal fa'ilnya. Kalau macam ini, fa'ilnya jelas nampak. Jelas nampak. Jelas. Maknanya siapa yang menutup? Allah. Tapi kalau dia kata macam ni, khatama ala qulubihim wa ala sam'ihim. Dalam ni kita faham dalam khatama ni ada orang. Iaitu siapa dia orang tu? Yes, huwa tu of course lah refer to Allah. Jadi fa'il dalam ayat ini walaupun tak ada nama jelas, ini dikatakan fa'il yang tersembunyi. Dan dalam Quran banyak macam inilah. Yang banyak yang macam inilah. Okey. Kadang-kadang ada domir. Ada domir terselit dalam tu ada orang. Kita ambil satu contoh. Ya, satu contoh lagi. ya ayyuha nas. Ini kepala ayat, bukan jumlah fi'liyah. Ini kepala ayat. Okey, kepala ayat. Dan ada bacaan dia. Ya ni huruf nida, ayu ni munada kena seru, ha ni macam loceng untuk nak beri kejutan. Macam dalam bahasa Melayu, Muhammad kan, tu maknanya ha lah. Tak apa, itu tak apa, ini senang je. Budu, ni budu. Okay. Kita kata ni ya anak-anak budu. Ini fa'il. Ini fa'il. Sama ada tuan-tuan boleh kenal tau fa'il ni sama ada fa'il amar ke, fa'il madi ke, fa'il mudhari' ke. Tak apa. Kita carikan dia punya root dia dulu. Root dia yes, abada.
Root dia abada. Macam mana kita nak mengenal dia abada kalau kita tak tahu proses elimination dia? Ya betul. Ya betul. Kalau kita tak biasa langsung. Betul, satu soalan yang sangat bagus. Okey, kita tengok. Bila root abada, benda ni dia akan dapat sendiri. Bila root abada, okey, abada ya abudu, ubud, bila tambah depan ni jadi amar. Bagi depan, tambah waw alif jadi jamak. Nampak tak? Jadi kena baca dia bukan abada, bud. Ini Datuk, ini dia akan dapat secara automatik, jangan risau. Ya ayuhan nas ubudu. Ubudu. Jamak tadi. Ini fi'il amar. Jadi dalam tu ada orang. Orangnya adalah bukan antum. Sebab kita arahkan ubudu, kamu semua sembahlah antum depan kita. Ya, nampak tak tu? Cik Zahab? Cik Zahab kena nampak ni, dia tak boleh masuk lah ni. Ubudu. Okey. Sekarang tuan-tuan, dalam ni ada fi'il, dalam ni ada orang. Okey? Fi'ilnya abada, root kan? Orangnya antum. Ikut dalam jadual yang saya bagi tu. Okey. Rabbakum. Rabba. Isim baris atas. Isim baris atas. Isim baris atas. Ya ayuhan nas ubudu. Asal dia abada. Ya'budu ubud. Jadi itu tu, bila kita buat fi'il amar, fi'il perintah. Ini ayat perintah. Sembahlah kamu, sujudlah kamu kepada Tuhan kamu, Rabbakum. Ini isim berbaris atas selepas fi'il dan fa'il. Jadi di sini fa'il dia ada dalam ubudu ni, iaitu waw. Ya, di waw. Ada tak jadual yang saya bagi? Jadual yang 14 tu kan? Itu lama-lama dia akan biasa. Okey. Kita belajar dulu semua perkataan dalam bahasa Arab berasal dari 3 huruf. Ingat tak? Abada, ya. Fa'ala. Ya, Ini dia nama root. Dan kita ingat abada ni dia ambil dari pattern fi'il madi, iaitu fa'ala. Semua dari pattern tu, ya. Daripada sini dah tu, dia akan jadi, saya kata, beratus perkataan. Kalau kita kata, mari kita beribadat, ibadatun, ain ada depan, followed by dan dal. Alif dengan ta ni sebagai tambahan, memberi makna kata nama, iaitu perhambaan. Ya? Boleh tak? Kalau ini sebagai contoh kan, daripada sini tu kepada fi'il madi 14, ingat lagi tak? Kepada fi'il mudhari 14, ingat lagi tak? Kepada fi'il amar ada 6, jadi jumlah sekali 34. Dia ni, ini 34 ni dia bertukar pada isim saja. Okey, sebab daripada ganti nama ana, kalau ana, saya telah sembah, dia akan jadi abatum. Kalau kamu semua setelah sembah, dia akan jadi abatum. Kalau saya sedang sembah, a'budu. Di mana kita jumpa a'budu? Jadi itu semuanya, apa juga perubahan yang berlaku mengikut ganti nama, sebenarnya root ini akan tetap ada. Root ni dimulai dengan kepala, kita kata fa, followed by ain dan lam. Kalau kita mengajar ma'bud ni yang disembah, maknanya isim maf'ul yang disembah, ada ain, ada ba, ada dal, dan dia tak pernah bertukar. Mim memberi makna benda. Waw kena buat. Siapa yang kena ma'bud?
Allah kan. La ma'budu siwa. Sekarang ni kita nak konsentrate pada malam ni tentang struktur ayat fa'il. Ada fa'il, ada fa'il dalam tu, dan ada isim. Kalau tak ada isim tak apa, dia akan terus ada 1 dari 15 ini. Okey, struktur ni. Dan ini mudah dipahami. Jangan risau. Okey. Perkataan yang kedua, kita lihat perkataan yuqimuna. Bila tengok yu'minuna, dalam tu ada orang iaitu hum. Hum lelaki perempuan? Lelaki kan? Hum lelaki ramai, iaitu ghaib. Lama-lama dia akan ingat. Tu jangan risau. Hum dengan antum lain. Antum depan kita, hum ghaib, tak nampak. Ya? Hum termasuk perempuan juga. Termasuk perempuan. Hum perempuan. Masuk. Jadi yu'minun ini maknanya termasuklah orang perempuan. Yuqimuna, dalam golongan tu fa'il dia, iaitu hum. Ru dia qama. Kalau qiyaman tu jadi isim dah. Qama ru dia, makna dia mendirikan. Okey, tengok tak? As-salata, nampak tak? Wa yuqimunas salata, isim berbaris atas. Dan akhir sekali tu al-ajnas, maksudnya jenis fi'il apa yuqimun tu. Tengok kepada qama, ini fi'il mu'tal. Betul tak? Betul tak mu'tal? Mu'tal kan? Sebab dia ada alif di tengah-tengah. Kita kata mu'tal ajwaf. Sebab saya nak kena latih tuan-tuan puan, mengenali fi'il tu dah sangat besar dah. Dia punya, bukan pahala tak kira, dia punya Allahu Akbar. Mengenali fi'il, kenal pula fi'il madi, bawa keluar pula ru dia, kenal lagi pula fi'il mu'tal, sahih mudha'af, sahih mahmuz, kenal lagi. Hebat. Betul. Sebab kita kena mengajar Al-Quran sampai habis. Orang Terengganu kata habis teh tu air teh yang dah direbus habis dah, teh tak boleh buat apa lagi. Itu maksudnya. Kalau rendam sekali tu ada lagi. Ini habis dah lepas ni. Tuan-tuan kena belajar balarah pula lepas tu. Razaqna ni sampai-sampai tu kita ingat mana? Allazina yu'minuna bil ghaib. Allazina tu isim mausul kan? Mereka-mereka yang beriman dengan ghaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka-mereka yang mendirikan sembahyang. Yuqimun, dalam tu ada orang hum kan? As-shalah itu isim baris atas, iaitu jadi maf'ul bih. Wa mimma, itu jawab majrur. Dah belajar lah kan? Wa mimma ni dan daripada apa. Tengok perkataan razaqna. Nampak tak razaqna? Tengok nota saya. Razaqna, di dalam tu ada fa'il, iaitu fa'il dia ialah na ataupun nahnu. Ya? Razaqna, kami telah rezekikan. Ru dia razaqa, rizkikan, iaitu memberi rezeki, makna dia. Ya? Dia punya isim baris atas dia adalah hum jadi mangsa. Maksudnya dari apa yang kami rezekikan kepada mereka yang mendapat rezeki. Hum itu tak ada baris atas sebab dia mabni, iaitu kita kata fi mahalli. Ingat lagi tak? Fi mahalli, dia duduk tempat baris atas, iaitu sepatutnya baris dia huma, tapi dia tetap. Jadi sebenarnya yang kita nak belajar benda ni saja. Yang tuan-tuan rasa susah tu kan, ini saja. Tuan-tuan jumpa Quran ni, jumpa hum, jumpa na ni beratus lagi dalam Quran besok. 10 kali jumpa, ingat terus. Yunfiq. Okey, razaqa ni fi'il sahih salim. Ingat tak? Razaqa sahih salim.
razaka. Sebab sahih ada 5. 1 sahih salim, 2 sahih mudha'af, 3 sahih mahmuz kan. Mahmuz ada 3. Tak apa tuan, jangan risau. Sahih. Ikut saja nota saya ni, dapat. Okay. Sahih salim ya. Bila kena setengah surah, tuan-tuan ingat semua dah fa'il, jangan risau. Kalau saya kata ikut je lah. Okey, yunfiqun. Okey, wa mimma razaqna, dan daripada apa yang kami telah beri kepada mereka, yunfiqun, mereka membelanjakan semula. Yunfiqun. Apa dia yunfiqun? Nafaqah. Dia nafaqah. Nafaqah di sini memberi makan ataupun infak. Dan selepas itu tak ada isim baris atas, tak ada mangsa, tak ada disebut siapa yang diberi, yang dapat makan, tahu ya. Cuma disebut di situ jenis dia sahih, jenis dia sahih ya. Nun mana? Yunfiqun tu nun asal, nun yang ada pada yukimun ya. Sama tak dengan yu'minuna, yukimuna. Mereka bukan nahnu. Ya, bukan mereka, hum. Kalau nahnu ni kan razaqna nahnu ya, razaqna. Kalau yu'minun, nun itu tanda hum. Yu'minun, mereka semua beriman. Yunfiqun, mereka semua membelanja. Yuqimun, mereka semua mendirikan. Kena ingat tu, balik rumah baca 5-6 kali, tak akan lupa selama-lamanya. Okey. Kita lihat yang keempat boleh? Yang keempat ayat yang keempat, wallazina yu'minuna. Wah, tu jangan lupa wa ataf kan? Allazina tu isim mausul, jangan lupa. Okey, itu kita tak main, kita dah lepas dah. Yu'minuna, maksudnya orang-orang yang beriman. Yu'minun tu atau allazina tu kita boleh terjemah dengan mudah, mereka-mereka yang beriman. Wallazina yu'minun bima yu'minuna. Okey, root dia apa dia? Root dia amanah. Lepas ni bila yu'minun, automatically root dia amanah. Maksudnya beriman, di bawah isim tak ada, dan jenis fi'il itu adalah fi'il mahmus sebab ada hamzah. Ada hamzah tak? Mahmus ni yang ada hamzah. Sahih mahmus. Rakan-rakan yang tahu sikit bantu. Sahih mahmus, nama dia sebenar sahih mahmus misal. Betul tak? Sebab hamzah dia di awal, misal. Kalau hamzah di tengah, ajwaf. Kalau hamzah di akhir, nakis. Orang perempuan juga laju. Perempuan laju sebab dia kat dapur tu ada. Ya. Bagaimana cara nak dapat mana daripada yu'minun? Dia nak tolak ada. Oh, nak tolak ya? Ya. Tolak wa ya. Ya. Cara dia sebenarnya tak susah. Ada 2 cara. Cara yang paling utama sekali, kita biasa dengan Quran. Cara yang kedua, ikut ilmu saraf. Bila ikut ilmu saraf ni, ada kadang-kadang dia tak ikut peraturan, dia lawan peraturan. Terutama sekali huruf illah. Nama dia illah, bila huruf illah dia lawan huruf yang tidak illah, sahih. Senang saja. Kalau katakan abada, ini peraturan dia. Abada, peraturan dia abada ya. Kita kena kembalikan dia kepada mudhari'. Abada ya budu. Okey, mana ain dia? Mana fa dia? Ain. Mana fa ni fa kan? Ini ain, ini
Lam. Oh, kalau ain bagi depan ini tambahan kan? Kalau ain bagi depan, fi'il amal dia kena tambah alif dan bagi depan. Ya, itu peraturan dia. U'bud. Jadi ambil yang ni, letak depan, taruh alif, matikan ain, baru dapatkan ba dengan matikan dal. U'bud mana sembah lah, fi'il amal. Dia pattern dia abadah ni dia menerima pattern yang pertama, abadah ya budu. Dia ada pattern yang kedua. Pattern yang kedua fa'ala yaf alu. Pattern yang ketiga fa'ala yaf ilu. Ingat daripada fa'ala ada 3 pattern. Ingat tak? Itu tak boleh nak curi tu. Itu tak boleh nak tipu, 3 pattern. Jadi ini first pattern. Akala ya'kulu. First pattern di mana ain dia baris depan. Jadi semua fi'il yang ain dia bagi depan, bila fi'il amar taruh alif, depankan taruh alif, kemudian ba ni maintain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah, sila. Mana seorang lagi? Ini pun Allah Tuhan. Itu semua dengan izin Allah. Ya. Tak apa. Jadi Datuk Mansur tanya tadi, itulah yang biasa ditanya oleh orang yang belajar nahwu. Apa kaedah yang mudah untuk kita nak mengeluarkan? Nak mengeluarkan dia, ini apa nak keluarkan dia ni? Nak cari root dia. Root dia buang ya. Jadi abadah, ain bada. Okey, yang ni buang alif jadi abadah. Okey. Jangan baca lagi. Baca ain ba dal. Baru baca abadah. Peraturan dia berabadah. Betul. Tapi saya belajar dulu langsung tak ada masalah untuk nak mencari asli dia. Sebab semua belajar dalam bahasa Arab. Tidak ada masalah. Yes, kena tahu pattern. Kalau Datuk, itu saya setuju. Okey. Tadi kita kata yuk minuna tak? Yuk minuna. Okey. Okey. Ini bukan waw, Datuk. Ini bukan waw, ini hamzah. Jadi hamzah, mim, nun. Yang ini jamak. Ramai. Yang ramai tu antum ke home? Home sebab ya. Okey. Kalau ya dengan waw nun jadi home. Kalau te dengan waw nun jadi tum. Okey, jadi root dia nah, jadi hamzah ni dia punya banyak rumah dia. Kadang-kadang rumah dia alif, kadang rumah dia waw, kadang-kadang rumah dia ya. Kul ya kan? Clear kan? Tapi jangan risau, Allah Ta'ala tolong kita mudah risau. Once dah habis ni Datuk, clear Datuk, kita boleh pergi Turki ramai-ramai. Sekarang ni kita now concentrate on understanding, recognizing verb in the Quran. Verb. Jadi verb ini, apa juga verb, dia mesti ada 3 masa, iaitu past tense, present dan future ataupun amar. Dan setiap past tense ada 14 lagi. Ya, sebagai contoh kalau saya kata abadah, ya. Abadah, abadtu, abadna, abadta, jadi ta yang lebih. Abadtuma 2. Abadtum wala antum. Abadtum. Jadi abadtum tu fi'il madi semuanya perubahan di akhir. Dhamir semua duduk di akhir. Kalau perempuan, anti abadti, abadtuma, antuna abadtunna. Kalau yang ghaib, abada. Abada tu nombor 9. Itu dia asas dia. Dia start from abada. Abada tu dalam tu ada orang, iaitu huwa. Abada, kalau 2 orang, abada. Abadu. Kalau perempuan, abadat. Lain dengan abata.
Abata anta. Kalau perempuan Fatimah, abadat. Kalau anti, abadti. Ya, kalau huma perempuan abadata. Abatuma antuma. Abadata. Kalau perempuan ramai, hum abadna. Kalau abadna, nahnu. Jadi fi'il madi berubah di akhir saja. Saya baca semula ya. Sallaitu, sallaina, sallaita, sallaituma, sallaitum, sallaiti, sallaituma, sallaitunna, sallau, sallat, salata, sallaina. Dia kalau mu'tal rumit sikit, sebab tu nama dia mu'tal. Macam qala tu mu'tal kan? Qala ya, mu'tal ya. Qala tu mu'tal. Qala tu maknanya bercakap, ya, berkata, ya. Sebagai contoh ni, qala. Bila mu'tal saja dia tak ikut sahih. Qala qultu, dia buang dah dia punya alif. Buang alif kan? Qultu. Ni qala qultu. Mana jadi tadi ni tiga. Yang ni ta ni tu. Mana dia punya alif? Kalau fi'il mu'tal ajwaf bila bersama dengan dhamir, alif dia buang. Ya? Jadi qultu, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qala. Asah. Qala, qalu, qalat, qalata, qulna. Bunyi susah, tapi sebenarnya tak susah. Kalau kita habis Quran ni, dapat, insya-Allah dapat. Kalau tak dapat tu juga tak lama lagi lah dapat. Betul. Saya nak beritahu tuan-tuan, bukan nak beri semangat, bukan motivasi, nak beritahu benda tu tidak susah. Yang susahnya sebab kita baru belajar. After 200 hours, insya-Allah tuan-tuan dapat. Pasal kita belajar ni bahasa yang ditanzil dari azali, ya, bukan macam bahasa Inggeris, bukan macam bahasa Sanskrit. Dari azali 1400 tahun dulu, sebelum tu lagi, sebelum langit bumi dijadikan lagi, dah ada Al-Quran ni dari azali, di Lauh Mahfuz turun ke sini, dan bahasa dia tetap moden sampai ke akhir zaman. Sebab itu nama dia Modern Standard Arabic. Bahasa yang kita cakap sekarang ni belum tahu lagi kekal 1000 tahun lagi. Kalau hari ni saya mungkin 1000 tahun lagi dah tak di saya, jadi esei. Orang kuliah esei ada kan? Kalau dunia 1000 tahun lagi, saya tak pakai dah. Okay. Tengok ayat 6. Innal ladzina kafaru. Nampak tak? Kafaru. Apa root dia? Kafara. Dalam kafaru tu ada orang. Orangnya waw alif. Sebab semua fi'il madi orangnya di akhir. Fi'il mudhari orangnya di tengah, di awal dan di akhir. Boleh tak? Sebagai contoh tengok sini ya. Kalau fi'il madi, orang YouTube kata ustaz kena tulis terang-terang. Ni dalam fi'il madi di bawah ganti nama home ni ya, home. Fi'il madi tuan-tuan, fi'il madi kafaru. Jadi home dia di sini. Betul tak? Fi'il madi memberi makna dalam kafaru ni ada orang iaitu home. Okey, home. Tapi kalau fi'il mudhari' hum yakfuruna, ya dengan waw nun. Ya dengan waw nun memberi makna hum. Fi'il mudhari'
depan dan belakang. Ia plus wonun jadi hum. Kalau wonun plaster jadi antum. Ini yang kata susah tu. Yang saya kata sedikit pun tak susah. Maknanya kebiasaan kita. You believe me, Tan Sri, Puan Sri, Datuk, kita habis surah Al-Baqarah ni clear. Bila baca wal fajri wal layalin asrin, senang. Amma yatasaalun, hum ada dalam tu. Ya, kalau tak percaya kat guru, kepada siapa lagi nak percaya? Betul tak? Ada orang kata tak apalah, tak apa, YouTube ada. Datuk Guru kata jamin dapat. Okey. Walladzina kafaru. Ru dia kafar. Makna dia kufur. Dan tidak ada isim pada atas, ya. Okey. Dan jenis dia sahih. Betul tak? Sahih. Fi'il sahih salim. Saya tak letak salim tu. Sahih salim. Sebab sahih ada salim, ada mudha'af, ada mahmus. Mahmus ada 3. Mahmus depan, iaitu mahmus, dia panggil example, mahmus misal, mahmus tengah, mahmus ajwa, mahmus akhir, mahmus nakis. Saya tak dapat nak elakkan, walaupun ada orang kata kenapa nak ajar orang macam ni, benda macam ni. No, kata orang ni berhak tahu sebelum dia meninggal dunia. Kalau dah meninggal tu tak nak apa dah. Sekarang ni tuan-tuan belum meninggal lagi belajar. Betul, biar kita meninggal dengan mahmus misal. Ya tak? Semangat tak tu? Saya kata tuan-tuan, satu di antara 10,000. Ada one of my friend, dia kata satu mahmus. Nah, apa Tan Sri ni, ya? Okey, tak apa. Okey, saya ulang balik. Inilah dia sebenarnya pelajaran, ya, mengulang. Jangan risau, Tan Sri, tanya saya. Okey. Okey, ni fi'il, ya, ingat tak? Fi'il ada sahih, ada salim, mu'tal lah, tengok. Mu'tal. Okey. Yang sahih ni yang tidak ada alif waw ya. Yang mu'tal ni yang ada alif waw ya. Orang yang dah berapa kali jadi panduan yang baik. Sahih yang tidak ada alif waw ya, sama ada di depan, di tengah, ataupun di topi. Ya, boleh tak? Jadi tidak ada. Yang adanya huruf sahih. Okey, yang mu'tal ni di depan, di tengah. Okey, yang ada tu di depan. Okey, di depan ada, tengah tak ada, tengah biasa. Ada tu di tengah ada. Ya. Di kepala tak ada, di tengah ada. Betul tak? Yang ada tu pula di akhir ada. Di tengah tak ada, di kepala tak ada. Kalau tak ada kepala ni ada apa? Ada huruf biasa. Ada huruf yang bukan alif waw ya. Boleh tak? Boleh tak sih? Okey. Boleh? Ada tu pula betul-betul. Belum lagi Tok Guru cakap dah tak? Itu yang murid cemerlang. Itu yang kita nak tu. Betul-betul. Betul-betul di tengah dan di akhir. Okey. Ada tu pula double di kepala dan di ekor, tapi di tengah ni huruf biasa. Okey. Semuanya ada nama. Ni jangan ke mana-mana. Tengok ni dulu. Yang sahih pula ada 3. Ada sahih salim. Okey, ya. Okey. Kita tidak boleh tahu salim tu makna apa kalau tak tahu yang dua ni. Okey? Ada sahih mudha'af. Cuba sebut mudha'af. Mudha'af ni maknanya dia ada tasydid, seperti madda, marra, farra, madda. Tengok dia punya tasydid ni
meaning dia pun sesuai dengan madda. Madda tu ni memanjangkan. Madda. Marra, lalu, cepat. Farra, lari. Lari. Kalau dia letak di sini farara, dia tak lari. Kalau lari pun tak laju. Itu Ferrari. Boleh tak sih? Okey. Tuan-tuan. Okey, tuan. Mana-mana fi'il madi yang ada tasdid dua huruf, nama dia mudha'af. Okey. Jadi yang ini salim sebab dia bukan ini. Dia bukan ini. Okey. Salim ni tuan-tuan, kita ambil contoh daraba. Dia tak ada tasdid dan tak ada pun alif wa di mana-mana, maka nama dia sahih salim. Kemudian yang satu lagi ni yang tak tanya ni, tak sedih. Yang ada mahmus tak sedih. Tak sedih. Yang ada hamzah. Sama ada hamzah di kepala, hamzah di tengah. Sorry, hamzah di tengah ataupun hamzah di ujung. Okey. Nanti saya bagi contoh. Okey ni. Okey. Kalau hamzah di ujung ni Tan Sri, ni. Ya. Ingat ni madda ni, ingat? Okay. Hamzah di ujung, contohnya akala. Akala. Hamzah di ujung tak? Hamzah di depan. Ya. Kalau ala, hamzah di tengah. Sama tak? Ya. Kalau hamzah di ujung. Jadi kalau hamzah ni, kalau hamzah di depan, dia nama mahmus misalun. Misal ni maknanya very special mahmus. Misal ni example mahmus. Kalau hamzah di tengah, dia nama ajwah. Ajwah ni maknanya tengah. Kalau hamzah di akhir, nama dia nakis. Nakis ni maknanya kurang. Kenapa kurang? Bila dia jadi fi'il mudhari', banyak huruf kena buang. Macam ja'a. Kalau ana jitu dah buang lah. Itu maknanya kurang. Dikurangkan banyak perkataan. Ya? Boleh? Nakis tu sebut nakis. Nakis artinya kurang. Kurang lah. Ada perkataan yang kena buang. Bila ditukar bila dia masuk 14 ganti nama. Okey? Okey. Yang ni contoh ni wajada. Nampak tak? Wow. Waw di kepala. Ya? Waw di kepala. Ya? Yang ini qala. Alif di tengah. Okey? Yang ini saqa. Saqa ni memberi minuman, menyirami. Okey? Okey. Okey? Yang ini nawa. Nawa ni niat. Berniat ya? Yang ini waqa. Waqa ni maknanya prevent. Waqa, prevent. Okey. Ya, okey, boleh faham ni? Ini ada nama ni. Ada nama dia. Ini nama dia mu'tal misal. Ini nama dia mu'tal ajwaf. Ini nama dia mu'tal apa tu? Nakis. Kurang. Ini nama dia mu'tal lafif makrun. Makrun ni berturut-turut. Dan ini nama mu'tal lafif ni mana double. Mafruq ni berpisah. Okey tuan-tuan. Okey, ini semua sekali tuan-tuan 10. Ini 5. Ini 5. Bila kita drill macam kita buat hari ni, kita akan drill serentak. Ikut jumpa. Bila kita jumpa macam abadah ni, ya, abadah ni, kita jumpa dia abadah, kita akan kata sahih
salim. Bila kita jumpa tabbat yada, kita jadikan dia tabba, kita akan kata mudha'af. Ya, bila kita jumpa sa'ala, kita akan jadikan, kita kata dia mahmus. Ni, mahmus ajwaf. Jadi kalau tuan-tuan boleh kenal 10 jenis fi'il ini dan boleh mudhari' madi amalkan dia, miracle. Betul, habis. Betul. Belum guru cakap lagi. Cik Zahidi cakap, habis. Betul. Sayanglah ilmu ini. Ilmu yang azali ni. Sayang. Okey, Tasri boleh Tasri? Jadi Tasri tanya jadi mana-mana lafif yang ni. Lafif ni maknanya double. Jadi huruf elah dia double Tasri. Macam ni, huruf elah dia di ain dan di lam. Ni ain, waw dan ya. Ini kita kata double. Double tu lafif. Double ni double betul-betul. Kita kata makrun. Macam makrun ni datang daripada korin kan. Setiap orang ada korin dia kan. Kata ada korin. Okey, macam ini lafif mafru'. Mafru' ni dia berpisah. Waw dengan ya, dua-dua huruf elah dipisahkan oleh qaf. Qaf ni ain. Okey. Kita habiskan muka pertama ni. Kafaru. Ru dia kafara, makna dia kufur. Jenis dia sahih. Jenis dia sahih. Okey. Orang yang melihat YouTube boleh buka Al-Quran ayat 6 surah Al-Baqarah. Ya. Wallazina kafaru sawa'un 'alaihim anzarta. Kita jumpa anzarta. Cuba cari ruk dia. Nazara. Fi'il dia anzarta. Fi'il dia anta. Anzartahum. Engkau ingatkan mereka. Siapa dia fa'il dia? Engkau. Siapa yang mangsa dia? Hum. Itu dia. Ni anzartahum. Ini fa'il. Ini mangsa. Sepatutnya baris atas, tetapi dia mabni fi mahalli. Sebut fi mahalli je lah. Asal dia anzarta. Orang-orang yang kafir ini, innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang kafir ini, mereka yang telah kafir ini, ya, engkau ingatkan mereka ataupun tidak engkau ingatkan mereka, mereka tetap tidak mengetahui. Innal ladzina kafaru sawa'un maknanya sin, sama saja, alaihim, atas mereka. Anzalta, ni istifham tau. Kita belajar dulu kan. Yang ke-12 ke-13. Adakah engkau ingatkan ta ni, engkau ingatkan hum mereka? Jadi di sini ada fi'il, ada fa'il, ada mangsa dalam satu perkataan saja. Ru' dia nazara. Ingatkan. Sama dengan perkataan nazar. Nazar, bernazar tu mana? Ingat, beringat. Awak dah bernazar kan? Okey. Nampak tak tu? Jadi jangan kita lupa, ru' asal dia nazara. Nazara tu maknanya saya ingat sendiri. Saya sendiri ingat. Kalau anzara, mengingatkan mereka. Mana? Ini 4 huruf. Engkau ingatkan mereka. Tapi kalau nazar tu saya ingat sendiri. Tapi kalau anzarta, engkau mengingatkan mereka. Ya. Am lam tunzirhum. Ni lam. Apa ni lam? Jangan, tidak ya. Jangan lupa. Lan, ni yang Datuk Maksud tanya ni. Lan tunzir. Kita ingat lepas lam mesti fi'il mudhari'. Cuba cari apa dia ru' tunzir.
Ya, huruf dia nazara. Nazara. Lam, ya. Am lam tumzir hum. Di sini ada orang. Ada orang. Siapa dia orang sini? Anta. Ni anta ni. Siapa dia anta? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya? Siapa dia? Ingat, bila anta dalam Quran tu selalunya refer kepada Nabi Muhammad, sebab Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebab ayat ini sejarahnya diturunkan di Mekah kan, ayat Makkiyah. Jadi pada masa itu orang Yahudi ni dia munafik kan. Depan Nabi dia kata begitu, dia belakang Nabi dia kata lain. Jadi Nabi risaulah. Sebab depan aku tadi elok je. Ya, bila depan Nabi ramai lagi. Puak-puak Yahudi ni kan, oh ya Rasulullah. Jadi bila lalu puak-puak dia ni, dia kata, tengok tu dah baik dengan Muhammad tu. Kan, dia kata, baik. Dia tengok seorang sahabat dia sedang berkawan duduk dengan Nabi kan. Yang member dia kata, tengok dah baik dah. Dia balik kampung dia kata, dah kena makan adik Muhammad dah. Ya. Jadi Nabi seronok lah bila nampak orang Yahudi dah ramai-ramai masuk Islam ni kan. Tapi Tuhan beringatkan mereka, ya Muhammad, ingatkan orang kafir ni sama saja. Kau ingatkan mereka, engkau tak ingatkan mereka, mereka tetap tidak beriman. Sebab itu Tuhan tanya, wad'u syuhada'akum min dunillah. Kamu kena panggil pembesar kamu tu selain daripada aku, kalau kamu berani buat keluar satu ayat. Itu ayat berikutnya. Jadi ini khusus pada orang Yahudi. Jadi tuan-tuan bila tahu cerita ni, seronok kita baca ayat Quran ni. Okey? Jadi dia kata, innal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu sawaun, sama saja. Sawaun ditanya daripada khatul istiwa. Khatul istiwa tu. So, kalau tuan-tuan pergi kat England, tuan-tuan boleh duduk kaki sebelah utara, kaki sebelah timur, kaki kiri sebelah barat kan. Orang putih dia buat kan, ada garis meridian kan. Oh, ramai lah duduk situ, duduk sampai tak nak bangun duduk sebab kaki sebelah timur kaki kiri sebelah barat. Itu semua penipuan dia. Innal ladzina kafaru, orang kafir. Tuan akan ingat mana ni? Orang kafir sama alaihim, atas mereka. Anzarta, engkau ingatkan mereka, amlam, ataupun ingat am tu, amlam tunzirhum, tidak engkau ingatkan mereka, ya, la yu'minun. La yu'minun, tengok ni, la yu'minun. Okey, seorang minta apa tu, cari ru yu'minun, boleh pula. Tak ada pun dah buang lah. Itulah tu. Dia sendiri boleh tu kan. Boleh pula tu kan. Yang tidur-tidur pun semua boleh. Mana? Okey, mana? Okey, mana? Okey. Dalam ni ada orang. Cuba cari orangnya. Ya, dengan warna memberi mana? Home. Siapa dia home? Orang Yahudi. Jangan kata Allah Allah ni. Apa? Yahudi ya. Okey. Ayat ke-7. Ayat ke-7. Kita habis muka ni, kita lihat ayat ke-7 ya. Tuan-tuan, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni tuan-tuan dah hadam makna dalam fikiran ya. Ingat mana? Ayat ke-8, 7. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama ya. Khatamallah. Khatama ni khatam Quran. Khatamin, bukan khatan. Khatana ni sunat. Khatama ni tutup. Macam kita katam kan. Orang Terengganu dia kata katam Quran. Katama ni bisu. Mana tu majlis katam Quran. Orang yang tak belajar fa'il madi kan. Alah, baru belajar satu hari. Ni ni khatamallah. Ini fa'il madi.
dalam ni ini fi'il. Dalam ni tak ada fa'il sebab fa'il sudah ada di depan. Dah campur, dah duduk kat depan dah. Ya. Telah tutup rapat-rapat Allah. Tak ada isim bagi atas. Yang adanya komplement semua. Ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawah. Rapat-rapat. Jadi khatamallah, Allah telah menutup atas hati mereka, atas pendengaran mereka, penglihatan mereka, itu semua jauh maju. Tutupnya rapat-rapat. Ya. Isyawah. Walahum azabun azim. Ya. Walahum azabun azim. Azabun azim tu jangan lupa, itu sifat mausuf ke? Ya, itu sifat mausuf, janganlah pula kita lupa yang lama-lama tu. Walahum tu jawab majrur dan dia jadi khabar muqaddam. Mubtada muakhar. Asal dia azabun azim lahum. Okey. Tuan-tuan jangan risau, kita akan pergi balik Seraung ni balik. Dan kita akan pergi lagi ni Seraung balik habis 100 jam. Tuan-tuan dah khatam dah. Mungkin kelas kita tamat lebih awal. Ya. Tapi tamat tu ikat buku rapat-rapat kot. Okey, ayat ke-7 ke-8, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ingat, wa minan nas tu jangan majrur kan? Betul tak? Wa tu wa ataf. Daripada manusia, man tu man istifham, man siapa? Jangan lupa tu, yaqulu. Cuba cari root yaqul. Dah. Boleh dah. Boleh dah kau alilam. Tengok sekali je. Yaqulu. Okey, tuan-tuan. Yaqulu. Ini root dia qala. Ini fi'il apa? Itu lambat sikit. Betul, fi'il madi. Madi. Mu'tal ke tidak? Mu'tal apa? Tak nak kata ajah, tak kata mu'tal tengah. Pasal tengah-tengah. Ajuah tak apa, mu'tal tengah. Tapi mesti kata mu'tal. Kalau kata sahih, salah sebab dia mu'tal. Okey, dalam ni ada tak orang? Siapa dia orangnya? Huwa. Wa minan nas, di antara manusia, man yaqulu, ada yang berkata amanna. Aman. Nah, okey, cari dulu amanah. Oh, dah boleh lah. Itu dah. Boleh tu. Aman. Terkejut saya. Amanah. Okey, amanah fi'il madi. Sahih ke tidak? Sahih hamzah. Hamzah depan ke tengah ke belakang? Kata sahih hamzah berdepan. Kalau susah nak sebut Arab. Kalau Arab dia sahih mahmus misal. Jadi sini amanna wa minan nasi man yaqulu amanna, tak ada isim bagi atas. Cuma yang ada jar majrur. Billah. Wa bil yaumi jar majrur lagi. Wa ma hum bimu'minin, dan mereka itu sebenarnya bukan orang beriman. Maknanya Tuhan beri peringatan kepada Nabi, ya Rasulullah, wa minan nas, di antara orang Yahudi itu, man yaqulu, ada yang berkata, mengucap kepada kau, amanna ya Rasulullah, kan beriman billah, amanna billah wa bil yaumil akhir, dan kan beriman dengan akhirat. Tapi mu ingat Muhammad, wa ma hum bimu'minin, mereka bukan beriman. Apa mereka buat? Yukhadi'un Allah. Dia bukan menipu Muhammad, mereka menipu Allah. Okey, tuan-tuan ya. Ni. Ini saya nak tahu siapa yang boleh keluarkan root dia ni. Yukhadi'un Allah. Ya, buang wanun, root dia khada'a. Khada'a artinya menipu, memperdayakan.
Dalam ni ada orang tak dalam ni? Siapa dia orangnya? Orangnya mereka iaitu ya wa nun equal to hum. Hum, mereka semua menipu Allah. Ada tak isim bahagian atas? Siapa kena tipu? Allah yang kena tipu. Yalah, yukhadi'un Allah, mana mereka rasa mereka menipu Allah. Dan juga orang yang beriman. Yukhadi'un Allah wallazina amanu. Wallazina amanu. Okey, tuan. Wallazina amanu. Jadi siapa yang kena tipu sini? Mereka rasa mereka tipu siapa? Dua yang kena tipu. Satu Allah, satu orang yang beriman. Sebab wow ni wow ikut. Bila wow ikut, kalau ada lagi wow sini, ada tiga orang yang kena tipu. Allah, orang beriman, mungkin orang lain pula. Yukhadi'un Allah. Wahai Muhammad, mereka semua tu menipu Allah. Mereka rasa mereka menipu Allah. Tetapi Tuhan kata wa ma yakhda'un. Wa ma yakhda'un. Ma ni maknanya bukan. Ya, ma ni bukan. Yakhda'un, cuba cari root yakhda'un. Khada'a. Bukan mereka itu menipu. Wa ma yakhda'un, tidak. Mereka itu ni hum, mereka itu root dia khada'a juga. Mereka bukan menipu siapa, tapi mereka menipu illa kecuali anfusa. Sabar kata tak? Tapi berkata di sini bukan kerana yang ta'un, kerana illa, kerana istisna yang kita belajar tajuk yang ke-10. Ingat tak? Boleh tak ingat macam ustaz? Ya, kalau saya sebut 10 bukan tahu. Tajuk ke-9 ke-10 kan. Ingat lagi tak? Jadi ini bagi atas tu. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Root dia nafsun, jamak dia ampus. Tapi di sini pada atas sebab ada ilah, bukan sebab ini. Kita nak cari balik atas sebab ini. Anfusahum. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wa ma yash'urun. Okey, tuan-tuan. Kalau dia sebut wow lagi, maka pattern dia sama. Wa ma sama yash'urun. Okey, yash'urun. Okey, yash'urun. Cuba cari root yash'urun. Sya'ara. Apa dia dhamir dia? Orangnya hum. Okey. Orangnya adalah hum. Ma yash'urun, mereka tidak sedar. Okey, bila kita jumpa fi'il mudhari', tuan-tuan dan puan, atau fi'il, mungkin dia taruh di sini ma, atau boleh taruh ni ma ataupun la, tak apa. Ini memberi makna nafi ataupun memperkukuhkan. Kadang-kadang dia kata sin, sa, don't worry. Sa ni, sin ni artinya akan, ataupun saufa nuslihim nara. Yang penting sekali perkataan perbuatan tu. Boleh? Kita rehat seminit. Okey, dapat dah? Kita nak tengok mana-mana yang terselit. Macam mana terselit pun, kita nak tengok fa'il, maf'ul bih. Jangan risau. Ramai orang keliru tu. Fi qulubihim, fi jawab majrur. Qulub mudhafun ilaih. Jangan lupa tu ya. Qulubihim tu hati mereka. Qulub tu majrur dan dia juga jadi mudhaf. Hum tu mudhafun. Yalah, itu tajuk pertama dan kedua. Tuan-tuan lupa tak apa. Lupa tu rahmat sebenarnya. Lupa tu belajar rahmat. Yang paling besar rahmat dia datang kelas. Fi qulubihim. Ingat, fi, tuan-tuan dengar je cakap saya. Fi dalam qulub, hati-hati mereka. Hati siapa? Hati orang-orang munafik tadi, Yahudi tadi. Maradun, itu isim. Maradun ni, ingat mubtada khabar tu kan? Maradun ni ada satu penyakit. Orang yang macam ni ada penyakit sebenarnya. Ada satu penyakit. Maradun tu satu penyakit. Kalau maradah ni
Dua penyakit. Kalau amrad, banyak penyakit. Tapi Tuhan kata sudah ada satu penyakit yang sedia ada dalam hati orang Yahudi ni. Fa. Fa tu, fa ingat fa tu. Mari orang. Marad tu penyakit. Fi qulubihim maradun. Fazada. Fa ni fa'ataf. Zada. Apa dia ruk zada? Zada. Dah ruk dah. Zada ni daripada Zaidah. Orang nama Zaidah. Orang nama Zada tambah. Maka Zada daripada qala, sama macam qala, iaitu fi'il mu'tal ajwaf. Fa tu fa'ataf. Fa tu maka. Tuan-tuan, fa zada ya. Fa zada, ni zada tambah. Dalam ni ada orang. Ada fa'il iaitu huwa. Siapa dia yang tambah? Allah. Allah tambah kepada siapa? Fazadahum. Allah tambahkan kepada mereka. Allah tambahkan kepada mereka. Orang Yahudi tadi, Allah tambahkan mereka. Jadi ini dia maf'ul. Dia kena tambah. Ini fi'il. Dalam ni ada fa'il yang tersembunyi. Dan ini ada maf'ul. Maksudnya mereka, maka dia telah menambahkan kepada mereka. Ini maf'ul. Sebab ini fi mahali. Ingat lagi tak? Fi mahali nasbin. Jadi maf'ul. Jadi maf'ul. Allah tambah apa? Dia tu kena tambah. Allah tambah apa? Allah tambah lagi satu penyakit. Isim tak? Oleh kerana dia ada direct dengan ni, dia ni bukan dalam kategori 15, tapi dia dalam kategori jumlah fi'liyah, tapi dia jadi maf'ul yang kedua, the second maf'ul. Dia second maf'ul. Tapi kalau dia ada kategori ni, dia mesti ada jawab majrur, dia ada masa hal, ada masa macam tu kan. Tapi bila dia direct lepas fi'il ni ada bagi atas, maka dia ni jadi maf'ul yang kedua. Yang ditambah tu apa dia? Penyakit. Siapa yang Tuhan tambahkan? Orang kafir. Hum ni jadi mangsa, dan marada ni the second mangsa. Ada sampai 3 mangsa dia. Okey? Nampak tak? Boleh nampak tak? Zada ni fi'il madi. Zada fi'il madi, iaitu ni zada fi'il madi, zada ya, fi'il mu'tal ajwaf. Sebab ada mu'tal ni. Saya kena latih tuan-tuan mengenali jenis fi'il yang paling utama sekali. Sebenarnya nak mengembalikan kepada root tak ada langsung masalah. Buktinya malam ini terbukti. Tidak ada masalah kan? Belum cakap lagi dah root keluar dah. Walahum azabun azim. Ya. Okey. Walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Tengok ni, tengok ni. Yakzibun. Tengok ni. Yakzibuna. Apa dia yakzibun? Ya, kazaba. Kazaba ni fi'il mu'tal ke sahih? Sahih apa? Salim. Bagus tu. Ini baru malam kedua, malam pertama. Malam ketiga besok, malam keempat besok memang lancar. I promise tuan-tuan, kalau lancar dua surah ni, Al-Baqarah ni 280 ayat, yang lain semua tahu. Tu, yang lain semua akan tahu dengan sendiri. Sebab ayat-ayat lain semua ayat level 2, level 3. Ini level 3, level 4, ayat yang paling tinggi. Al-Baqarah nak ngapal susah, bukan susah masya-Allah lah. Kalau ngapal kan, susah. So itu kalau ngapal Quran 3-4 surah pertama ni dapat dengan baik. Surah berikutnya kacang. Makanlah kacang banyak-banyak. Betul. 4 surah pertama je kan. Okey. Ini memang tak boleh ni. Memang tak boleh. Ada tu, ada fa'il tetapi tak ada fa'il. Kita akan jumpa sekali. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi.
Ini ada fa'il, tapi tak ada fa'il. Fa'il dia hide. Dia sembunyikan. Wa idza qila lahum, qila. Okey tuan-tuan, cuba cari root dia. Bukan, mana ada ter? Qila root dia. Qala. Qala ni dalam ni ada orang tak? Tapi qila ni tak ada orang. Maksudnya apabila dikatakan, tak ada siapa yang kata. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ini qila ni fi'il madhi mabni majhul, iaitu dipanggil aktif pasif voice, pasif mana dikatakan qala, apabila dikatakan wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu, yes, ini dia la, mana la. okey tuan-tuan, cari dulu la tufsidu, cari dulu. Yes, fasada. Apa dia fasada? Fasad, rosak. okey, ter dengan waw maknanya bukan. Kalau antum. Yes, ter dengan waw antum. okey, apa makna la antum? Ingat, kalau la dengan ter dan waw, dia memberi mana amaran, jangan kamu semua merosakkan. La tufsiduna fil ardi, jar majrur, ya, la tufsiduna fil ardi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, mereka menjawab. okey, qalu, apa dia root qalu? Lajunya qala. Dalam tu ada dhamir tak? Siapa dia qalu? Dhamir dia hum, waw alif hum. Mereka jawab, mereka kata apa? Innama nahnu, ya, innama nahnu muslihun. Itu tak ada fa'il. Muslihun ada root dia salah, tapi mim dengan waw tu memberi makna orang. Kami ni orang yang membaiki. Mim dengan waw nun orang. Kalau ya dengan waw nun, yuslihun artinya mereka itu membaiki. Betul tak? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaik anabna'ikal muslim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana sifana azab jahannam inna azabaha kana gharama inna sa'at mustaqarran muqama. Allahumma rabbi shfina min kulli da'. Ya Allah, kami sembuhkanlah kami daripada segala penyakit. Wa afina wala, kami daripada segala bala bencana ya Allah. Selamatkan kami, keluarga kami, anak kami daripada segala bala ya Allah, dengan rahmat dan berkat-Mu ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Qabbalallahu minkum. ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي الفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga-Mu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa neraka-Mu.
dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi nastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli tawbatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Allah fahabli